Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman semua. Doa saya anda semua sihat walafiat bersama keluarga dalam musim-musim PKP dan perintah darurat ini. Siapakah yang pertama muncul? Ya, saudara Syah Ibrahim, apa khabar? Terima kasih saban malam menemani saya. Begitu juga saudara Mustafa Alias, Harimau Berantai, Waalaikumsalam. Oh, dia kata saya tok guru. Saudara Nur Azwa, Markim Kama, saudara Muhammad Sofian Kamarudin, saudara Zaza Azlan Yusof, Aris Saleh, Warung Kudapan. So Yaya Ibrahim Mamatib, Waalaikumsalam, Jamaluddin Omar. Begitu juga saudara Syed Syed Sabarudin, Halimah Hashim, Haji Azhar Abdul Manaf alias Mak Khalil, Muhammad Faizal, Badrin Abu Bakar, Idin Sopiah, Ahmad Tajuddin, Muhammad Fuad, Hayuddin Jajazal Rubidim, apa khabar Bi? IR Sofian, apa khabar Yan? Nampak gambar dengan keluarga bahagia ya, Pok Teh. Saya mendoakan sahabat saya, saudara Sofian, mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kelang, saudara Zul Ajol, Syahidam Izam, saudara Kamal Zaman Ramli, Ismail Rashid, saudara Mahmud, Waalaikumsalam, saudara Amir Daulah, salam dari Sabah ya saudara, Haji Kamlun, RM, Rizal Syari. RM ni siapa dia? Datin Rosman Mansur, RM. Ataupun ringgit wang Malaysia. Saudara Adi Budiman, Zubaidi, Pak Cha, Wan Syahib dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Hadirnya laju sangat dan naiknya. Ya, jadi saya mohon kemaafan akan saya santuni usai saya memberi pencerahan malam ini. Pertama kali, seperti biasa, memang saya tak suka. Saya harap tak lama lagi saya tidak lagi memberi pencerahan sebegini. Kerana hari ini, tanggal 15 Februari, laporan COVID-19 nampak gayanya ada penurunan. Alhamdulillah, tapi taklah banyak mana. Semalam 2,464, tapi hari ini 2,176. Ada penurunan. Dengan 10 kematian, jumlah kematian sudah 975, dan jumlah terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona 266,945. Warga Sabah ada kelegaan. Trend penurunan sudah melihat. Saya nampak ada 118, kemudian dia turun 101. Cuma semalam naik sedikit 116, hari ini turun balik 97. Di Labuan Sifar, warga Labuan Sifar COVID-19. Di Sarawak, sebagaimana yang saya nyatakan, teman-teman di Sarawak harus berhati-hati ya, saudara Rosni Korongot. Kalau ada teman-teman bagi tahu, sebab di Sarawak trend peningkatannya begitu ketara. Kerana daripada 152 daripada 83. 4 hari dulu 83, kemudian dia naik 152, naik lagi 161 dan hari ini meningkat sejumlah 246. Di Kedah ada penurunan daripada 92 kepada 33. Di Pulau Pinang, ni tak ceroy ni. Semalam turun 56, hari ini meningkat balik 91. Di Perak, kurang 2. Semalam 85, hari ini 83. Di Selangor, Alhamdulillah, tidak lagi angka ribuan. Semalam 1,103, hari ini cuma 910. Kita mendoakan agar penurunan ini berterusan. Begitu juga di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur walaupun ada peningkatan, kerana semalam 154. Dan hari ini 182, tapi sudah mula menurun. Saya nampak, kerana 2 hari lepas 511. Tetapi di Putrajaya ada peningkatan. Semalam 4, hari ini 7. Di Negeri Sembilan ni, Komando ni man. Macam mana ni? Semalam 40, hari ini naik pula 145. Begitu juga di Melaka, saudara Rosli Lendu. Semalam 11, hari ini 14. Di Johor ada trend penurunan yang agak ketara daripada 492 kepada 269. Cuma di Pahang ada peningkatan, di Terengganu juga ada peningkatan. Di Pahang ada 15, di Terengganu ada 53 kes. Di Kelantan turun daripada 88 kepada 31. Dan Alhamdulillah, hari kedua, Perlis sifar virus corona. Saya sesuatu yang menyentuh tentang kerajaan
pengumuman daripada kerajaan British berhubung dengan kesan sampingan yang dialami oleh ke atas mereka yang mengambil vaksin. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan di England. Dia kata bahawa daripada 49,472 rakyat British setelah mengambil vaksin Pfizer serta 21,032 orang yang mengambil suntikan vaksin Oxford AstraZeneca, situasinya agak membimbangkan kerana ada kesan sampingan. Ada yang mengalami masalah penglihatan dan 5 orang dilaporkan telah buta penglihatannya. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan dapat melihat persoalan ini secara tuntas. Jangan ambil enteng. Ini laporan daripada luar negeri, ini juga kita kena fikirkan bersama kesan pengambilan. Apakah Pfizer ataupun vaksin yang dibawa ke negara kita ini tidak membawa kesan sampingan yang memudaratkan. Kita nak elakkan virus corona, datang pula penyakit yang lain. Ya. Begitu juga hari ini Kementerian Alam Sekitar telah mengeluarkan kenyataan. Jabatan Kaji Cuaca menyatakan bahawa sepanjang bulan Februari ini cuaca sehingga bulan Mac, cuaca waktu malam adalah panas, membahang. Jadi oleh itu setiap warga dinasihatkan supaya mengambil air, minum air selalu dan elakkan duduk di luar rumah kerana cuaca yang tak menentu begini, di luar berbahang. Jangan ingat bahawa bila saudara berada di luar rumah itu boleh menyejukkan badan, ataupun jangan mandi malam kerana cuaca yang sebegini. Cuacanya panas, 37.6 darjah Celsius. Itu laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca sepanjang bulan Februari. Jadi saudara, dalam keadaan cuaca naik ini, jangan pula darah saudara naik dengan keadaan suasana politik yang sebegini. Saya masih lagi dengan e-commerce untuk memberi ruang kepada teman-teman untuk menjalankan perniagaan mereka. Boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Kalau mau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia rendang tok hasil tangan ibunya ataupun kuih baldu berdal dan kudap-kudapan. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Siti Fareha dengan dendeng manis Siti Fareha. Memang sedap. Untuk buah-buahan segar, boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Secara bagi anak-anak muda di Selangor yang ingin berniaga, modal disediakan, peralatan disediakan dan pelajaran ataupun menguruskan perniagaan dimsum halal. Boleh berhubung dengan Encik Zulkifli Haji Sudin di talian 01076703771. Dimsum halal by Muslim First. Begitu juga dengan ayam pepes R&B frozen. Boleh berhubung dengan saudara Nizat 013-872-9589. Saudara boleh menjadi ejen, boleh membeli, boleh sama kita berinteraksi di layar ini untuk meningkatkan ekonomi kita. Saudara ya. Terima kasih saudara Mak Sapri, baju mana nampak cantik. Terima kasih. Itu ini e-commerce dan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Tan Sri Muhyiddin tumbang di Paguh. Tan Sri Muhyiddin tumbang di Paguh. Biarlah orang nak marah pun marahlah. Ini realitinya ya. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Naik sampan hulu-huluan, bawa jala mencari baung. Jala cari ikan baung. Pemimpin diumpan dengan habuan, lupa segala janji yang dilaung. Ini dia marah ni rupanya. Sebab ada pemimpin yang dapat umpan, maka dia lupa pada janji-janjinya, ikrarnya kepada pengundi dan pada rakyat dan kepada partinya sendiri. Saling berganti padi diketam, hari esok mengharap pitih. Pitih ni upah. Di Kelantan dia duit. Saling berganti padi diketam, hari esok mengharap pitih. Apabila hati sudah hitam, diberus digosok, tidak akan putih. Ini dia. Dalam pada itu, saya menerima juga satu kiriman. Saya nak baca juga malam ni. Saya nak marah pun marah lah. Sambil kita bersantai, makan keropok,
ataupun kopok lekor, atau duduk bersama-sama dengan keluarga dalam COVID ini, satu kiriman sajak, kiriman Abang Lee di laman Raman Bakar Friends. Saya minta izin untuk membacakan sebab nampak cantik. Tajuk puisinya adalah Kawanku Orang Besar. Aku ada seorang kawan. Kawanku yang sesama membesar sudah jadi orang besar. Sejak jadi orang besar, ketawanya bergetar, cakapnya berdegar, amarahnya membakar, pekiknya halilintar, langkahnya berpendekar. Sejak jadi orang nombor satu, kawanku sudah jadi hantu. Bebelnya selalu mengerutu macam katak puru. Kawanku yang sama membesar, mau jumpa sudah sukar. Rakan barunya para saudagar, duitnya dalam bank besar. Cakapnya mau didengar, walaupun jarang yang benar. Aku jadi gusar. Kawanku sudah jadi besar, bersemayam di kota besar. Aku orang kecil, terperap di kampung pingit di luar bandar. Kawanku yang sama membesar, sudah jadi orang besar. Beraja di mata, bersultan di hati. Persis seorang emperor, menikam mati, ditikam tak mati. Kawanku yang sesama membesar, sudah jadi luncai, terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Aku bersabar, berdoa. Harapanku tidak pudar. Harapnya dia segera sedar. Berapa jauh terbangnya bangau, akhirnya balik juga ke belakang kerbau. Bagai belut ke mana melaut, akhirnya pulang juga bermandi selut. Itu adalah kiriman sajak daripada Abang Lee dari Kuala Terengganu. Cukup bermakna pengisian sajak ini ya. Sebab itu saya utarakan, sebab dia kata dia ada seorang kawannya sama membesar dengan dia. Hari ini jadi orang besar. Cakap dia semua orang kena dengar. Kalau tak dengar nanti dia jadi marah macam halilintar. Saudara, kebajikan rakyat perlulah disantuni dahulu. Sebab itu kita harus menyuarakan lagi. Supaya kepada pihak bank, pada Kementerian Kewangan, janganlah buat pekak badak. Janganlah pekak keluri. Ya. Rakyat tengah susah ni. Jadi moratorium ni kena dibagi. Jangan ada syarat. Jangan benarkan pihak bank untuk mengaut keuntungan di atas penderitaan rakyat. Saya tidak faham kenapa pimpinan hari ini langsung tidak mahu melihat keadaan ini dan meletakkan segala-galanya pada urusan pihak bank. Jadi akhirnya rakyat dikecewakan, rakyat terus hidup terhimpit. Harga barang makanan bertambah naik, bertambah meningkat. Tidak ada lagi kita nampak sinar untuk rakyat melihat kehidupan yang segar bugar. Kita melihat bahawa hari demi hari, keluhan demi keluhan daripada warga bangsa kita yang menahan sabar, di mana mereka hidup dalam keadaan yang penuh dengan kemelut kehidupan. Mereka berada di dasar kehidupan cukup perit, maha pedih. Tapi apakah pimpinan dapat menyelami kehidupan rakyat? Ini yang saya santunkan sahabat malam. Tapi apakah daya kita punya pemimpin negara masih lagi buat tak tahu. Hari ini menyantuni kononnya dasar nama dasarnya itulah untuk menyatukan rakyat, harmoni negara dan sebagainya. Dasar itu dah wujud. Kita dah ada rukun negara. Dah kita wujudkan berpuluh tahun dulu. Sepatutnya santuni rukun negara itu. Perlu apa kita wujudkan dasar demi dasar ataupun membawa balik cerita lama? Apa yang telah diterapkan oleh Kerajaan Barisan Nasional, teruskanlah. Kenapa dibiarkan? Kemudian diwujudkan satu lagi hari persefahaman bersama dan sebagainya. Tak lain dan tak bukan, semua ini bagi saya adalah menghabiskan duit rakyat untuk mewujudkan event dan supaya adalah juga peluang bakal untuk memberi perutusan. Dan paling tidak bolehlah Menteri Pembangunan Wanita memperagakan wajahnya yang comel molek. Itu keadaannya. Gitulah keadaan saudara. Saya sebenarnya hari ini saya cukup bersimpati. Saya amat bersimpati dengan seorang sahabat saya. Dia tinggal di Kapar, Kelang. Di Kapar, dia tinggal di Kapar dan dia mendapat keputusan kononnya daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dia meminta supaya dia datang mengambil bayarannya di kumpulan wang simpanan pekerja cawangan Bandar Kelang. Maka dengan penuh harapan
dia pun pergilah. Pergi daripada kapal ke Kelang tu, kena mengeluarkan belanja. Walaupun duit tak pun nak cukup, pergi juga. Alangkah sedihnya apabila dia sampai setelah dia beratur, begitu panjang, berpanas, berpeluh. Tiba-tiba kaunter beritahu suruh datang 2 hari lagi. Atas alasan cek tak siap lagi. Ini satu sikap bagi saya yang cukup tidak baik. Tidak ada kemurnian. Kenapa begitu? Kalau tak siap lagi cek tu, jangan suruh dia datang. Dia datang hari ini dengan penuh harapan. Tambah-tambah lagi setelah mendengar kenyataan yang berhormat mulia Senator Tengku Zafrul bahawa akan dipermudahkan pengeluaran wang itu. Tapi akhirnya kehampaan. Saya melihat juga daripada kiriman video yang dihantar kepada saya, deretan warga bangsa kita berpeluh di bawah panas terik mentari. Kenapa mereka perlu dijadikan sebegitu? Kenapa mereka tidak dilayan sebagai manusiawi yang perlu disantun? Mereka bukan nak mengeluarkan wang, minta wang daripada kerajaan. Mereka mau mengeluarkan simpanan mereka. Kenapa tidak boleh diwujudkan sistem yang saya katakan saban malam dulu? Bahawa sepatutnya kumpulan wang simpanan pekerja mencari jalan. Bagaimana caranya supaya rakyat ini yang sudah terkesan begitu berat. Hari demi hari, kehidupan rakyat semakin tenat. Pimpinan masih lagi tidak memikirkan, saya rasakan. Tak ada langsung kewajaran mereka menangani masalah rakyat. Kebejatan demi kebejatan. Bagaimanapun kepada teman-teman, saudara-saudara pelayar yang menghadapi masalah sebagaimana teman saya itu tadi, bolehlah berhubung segera dengan hotline iSinar Pergerakan Pemuda UMNO. Nampak gayanya Pemuda UMNO ni pun dia seolah-olah percaya sangat ni. Dia kata dibuka sehingga minggu depan. Apakah minggu depan tuntas? Apakah selesai masalah kumpulan wang simpanan pekerja? Kita tak tahu. Tapi dia kata dibuka sehingga minggu depan. Saudara boleh berhubung. 013-735-4116. 013-735-4116 atau 013-733-4117. Bolehlah saudara mengemukakan segambaran kesulitan yang saudara alami dalam urusan pengeluaran wang dan sebagainya. Inilah keadaannya yang dapat saya laporkan setakat hari ini berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Artinya janji seribu mimpi masih tidak terlaksana. Saya mengharapkan pimpinan, dengarlah keluhan rakyat. Dengarlah kepedihan, keperitan rakyat. Jangan anda terus sombong. Anda berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Anda melihat rakyat ini hanya sekadar seperti bidak-bidak di papan catur. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Taram Shah dari Muar Johor. Dia kata terdapat kalangan pengatur cara perkahwinan, mak andam, yang menyediakan catering dan aktiviti event management. Mereka kini, saya tak tahu mungkin ini ada yang berlaku di sekitar kawasan Muar. Tapi saya yakin ini juga berlaku di mana-mana. Kerana sahabat saya, Datuk Lokman Adam, ada mengutarakan persoalan ini 2 malam lepas. Tapi apabila saudara Taram Shah mengutarakan tentang ini, kerana dia menyatakan bahawa pemilik syarikat pengatur cara ataupun event management ini, sekarang ini diburu ketakutan. Kerana dia sudah diburu oleh Along. Ini disebabkan apabila mereka mendapat tempahan untuk satu majlis perkahwinan, maka dia pun mintalah deposit. Depositnya 10%. Dan dia tak ada modal, cari modal nak minta pada bank susah, pinjam pada Along. Sekarang ni orang yang buat tempahan tuntut untuk dibayar balik deposit itu. Dan Along mengejar mereka. Kerajaan kena fikir masalah ni. Kena fikir ni masalah bukan kecil. Bukan hanya berlaku di Muar. Saya yakin ini berlaku di seluruh negara. Saya bersimpati dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Taram Shah. Sebab mereka sekarang ni berada, sudahlah hidup dengan penuh kesempitan. Mereka juga takut. Berada dalam ketakutan diburu oleh Along. Kenapa rakyat mahu dihumban dalam lubuk penderitaan yang berpanjangan? Carilah juga. Beliau juga memohon supaya bagi unit amanah ikhtiar. Ini satu masalah lagi ni. Amanah ikhtiar memberi pinjaman, mungkin cara kutu ke, orang ni bayar berkumpulan, berkelompok. Mereka juga sekarang ini terdedah kepada masalah besar.
Apabila amanah ke apa, dia menuntut pembayaran daripada hutang mereka, mereka ambil buat pinjaman itu buat peniaga kecil-kecilan. Di kawasan desa, kawasan perkampungan, di luar bandar. Hari ini mereka tak boleh nak berniaga. Peralatan ataupun bahan-bahan yang diniagakan sudah tidak ada. Modal juga sudah tak ada. Perniagaan tak ada. Mana nak bayar? Jadi mereka sekarang dituntut untuk bayar. Kasihanlah mereka. Mereka adalah ibu-ibu. Kalangan ramai juga yang ibu tunggal. Jadi Rina Harun, berhentilah pakai lawa-lawa. Seng-seng lengan anda. Kerana masalah amanah ikhtiar ini menyangkut soal wanita. Saya menyuarakan permasalahan ini supaya pihak pimpinan kerajaan jangan fikir satu masalah saja. Kesan daripada PKP, kesan daripada perintah darurat ini, dia lanjutan longgokan masalah demi masalah. Dia timbul. Bukan lagi boleh di sweep under the carpet. Ia sudah mula timbul. Tidak lagi peak of the iceberg. Sekarang ni dia sudah naik ke atas ni. Rakyat semakin tertekan. Begitu juga ini saya mendapat kiriman daripada saudara Firdaus. Saudara Firdaus, teman saya dalam FB ini, dia menyatakan, dia kata dia sabah malam dia melihat saya menyuarakan permasalahan harga minyak dan sebagainya. Permasalahan sekarang ni, apakah pihak kerajaan menangani masalah harga minyak ini? Kerana katanya terdapat harga minyak yang di pasaran yang bersubsidi. Minyak bersubsidi yang diwujudkan zaman Datuk Seri Najib dulu untuk bantuan nelayan. Jadi minyak-minyak ini adalah pada harga yang lebih rendah. Apakah minyak-minyak sebut sudah pun digunakan ataupun masih ada lagi atau tiada? Ini perlu ditangani. Jadi Kementerian Pertanian khususnya, saudara Datuk Ronald Kaindi, kena lihat ni. Lembaga Kebajikan Malaysia kena turun ke lapangan. Lihat sejauh mana minyak-minyak yang diberikan subsidinya oleh pihak kerajaan benar-benar diberi kepada nelayan. Atau tidak, nanti nelayan tak dapat minyak. Macam mana nak pergi ke laut? Hidup semakin susah sekarang ni. Hidup semakin susah. Jadi kawalan harga minyak ini perlulah dilaksanakan secara sepenuhnya. Tak kisahlah RON 95 ke, RON 96 ke, ataupun RON 97 ke, ataupun minyak diesel. Harganya berbanding dengan harga pasaran sudah berbeza sangat. Kalau 1 liter itu 30 sen, jadi orang tengah ni mengaut keuntungan yang terus menderita rakyat. Ini yang disuarakan oleh saudara Firdaus. Saudara, hari ini saya dapat juga tengok banyak gambar-gambar dalam media sosial, gambaran tentang bagaimana pimpinan menyantuni warga keturunan Cina menyambut tahun baru. Kita pun tengoklah Pak Lebay pun dah pakai baju merah. Okeylah tu. Dulu kata kalau bersubahat dengan orang bukan Islam ni tak elok. Sekarang ni nampak dia dah bagi hilang limau. Okeylah tu. Bagus, ada perubahannya. Cuma yang saya agak tidak begitu bersetuju apabila setiap pemberian itu ada pula cop mohon parti-parti tertentu. Saya kata udahlah. Janganlah kita mengambil kesempatan pada kesusahan rakyat untuk mewawarkan atau mengiklankan kehebatan parti kita. Rakyat tengah susah. Jadi begitu juga dengan pemberian bakul makanan kepada rakyat. Tak payahlah nak letak lambang parti. Jadi yang ini saya nak tegur, saya parti lain buatlah, kita tak ambil kisah pun. Cuma saya nak tegur warga UMNO di peringkat akar umbi. Tak payah dah. Tak payah nak lekap gambar YB ke, tak payah nak lekap gambar Barisan Nasional, tak payah letak gambar UMNO, tak payah. Kita hadir memberi bantuan dengan penuh keikhlasan. Bahawa pengundi di peringkat akar umbi, dia tahu siapa nak undi. Tak payah nak tunjuk gambar dacing, tak payah. Saya ingat elok kita berhentikanlah aktiviti. Orang lain nak buat begitu, buatkanlah. Biarkanlah mereka melakukannya. Sebab bagi saya, setiap bantuan yang kita suarakan atau setiap bantuan yang kita hulurkan itu penuh dengan keikhlasan. Ingat saudara, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak sepatutnya tahu. Jadi kalau kita ikhlas menyantuni rakyat dalam keadaan sekarang ni, ada lagi sikit-sikit wang yang kita miliki. Kita beli beras, kita beli gula, kita beli kopi, ataupun kita beli Milo. Malahan ada tepung dan sebagainya. Letakkanlah sebuah bakul, pergi ke rumah, santuna. Ini ikhlas daripada saya. Ini bukan apa, kerana saya melihat Datuk YB Anthony Loke di Seremban,
Dia menghantar 5 Mandarin, dia tak ada pula cap gambar parti DAP. Jadi, tetapi yakinlah saudara, setiap keikhlasan yang kita lakukan, ia ada balasannya. Jadi, saya berserulah kepada pimpinan UMNO khususnya, saya tak boleh berhak untuk bercakap parti lain. Saya harus menyantuni parti saya. Dan saya mengutarakan pandangan saya supaya warga UMNO, pimpinan UMNO, Peringkat Akar Ubi, ketua bahagian, ketua cawangan, kalau nak menyalurkan bantuan pada rakyat, tak payah lagi nak letak cop. Rakyat pun jijik nanti. Nanti rakyat marah. Jadi akan jadi bumerang. Buat dengan ikhlas. Saudara Badruddin Ayub, terima kasih Datuk kerana tidak membuat fitnah dan memecah belahkan ada setengah cyber lain asyik mengaibkan orang-orang saja macam mana Melayu nak maju. Okey, Saudara Badruddin, saya tidak berhasrat untuk memecah belahkan. Sebagaimana saya katakan, saya memberi pencerahan. Dan apa yang saya suarakan, inilah dapatan saya. Sebagaimana saya melihat satu lagi, ini kenyataan daripada saudara Mahmud Ilahi, Haji Hashim. Beliau merupakan pengurusi kebajikan dan sosial daerah Kuala Muda, Kedah. Dan kenyataan beliau tular di media sosial. Dan beliau juga merupakan bekas tentera udara di Raja Malaysia. Apa kenyataannya? Dan beliau mengkritik, dia kata kepimpinan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri, dulu katanya masa PRU 14, Tan Sri Mahyudin juga mengangkat poster dan bersama dengan kumpulan bersih yang menentang GST. Kononnya GST ini akan mengakibatkan barang naik, harga barang naik. Apakah sekarang ini harga barang tidak naik? Dengan SST dan sebagainya. Dan bagaimana pula hari ini ada ura-ura nak kembali kepada GST. Jadi artinya apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Dr. Najib dahulu, mewujudkan GST ini adalah satu sistem percukaian yang terbaik. Tapi ia diguawarkan, dijadikan sebagai fitnah dan sebagainya. Saya menyantuni apa yang disuarakan oleh saudara Mahmud Ilahi. Beliau memang marah. Katanya sebagai contoh dia kata, tahun lalu saja minyak masak cap saji cuma RM19 untuk 5 kilogram. Untuk 5 kilo bekas RM19. Tapi hari ini sudah naik RM27. Jadi dengan PKP, harga barangan meningkat tinggi, rakyat tak boleh bekerja, tiada pendapatan, gaji, tapi gaji Pak Menteri berterusan. Yang 70 orang, gaji Pak Menteri puluhan ribu. Apakah nilai kerja yang mereka sumbangkan itu sesuai untuk dibayar sebegitu? Sedangkan nilainya ada cuma 5-6 ribu je lah kalau nak bayar gaji mereka tu. Itulah pun nak bayar. Jadi Pak Menteri mendapat gaji impuan yang begitu besar. Sedangkan anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dituntut oleh rakyat. Itu dia kata, jawablah sana di akhirat nanti dia kata. Jawablah dia kata. Kerana kenaikan harga minyak, petrol, diesel di pasaran sekarang ni, tiap-tiap minggu, selama 12 minggu berturut-turut. Jadi, kehidupan rakyat semakin tenat. Dan hari ini yang memeranjatkan saya, hari ini tak pernah berlaku. Hari ini tak pernah berlaku. Sebuah laman web yang menjadi agen kepada pelacuran. Dan pelacur-pelacur itu terdiri daripada puteri-puteri kita. Tak kisahlah bangsa apa pun. Mereka adalah puteri-puteri kita di Menara Gading yang terpaksa melacurkan dirinya. Mungkin untuk mencari biaya, kos, pembiayaan pelajaran mereka di pusat pengajaran tinggi. Kerana itu di Pulau Pinang tadi para muslimat PAS telah pun membuat aduan pihak polis minta supaya disiasat dan diberkas mereka-mereka yang terlibat dalam kerja-kerja keji ini. Kenapa anak-anak kita, putih-putih kita jadi begitu? Jadi di sini saya kata saya menuntut supaya Datuk Noraini, Ketua Pergerakan Wanita dan juga Menteri Pengajian Tinggi kena segera ambil tindakan. Sebanyak 10 buah universiti. Saya sebenarnya saya nak sebut salah satu universiti, tapi bagi saya tak eloklah untuk saya nyatakan apa universiti itu. Kerana kalau sebut itu menjadikan imej tak baik kepada universiti tersebut. Tapi salah satu universiti itu ada 3,105 pelajar. Satu lagi universiti itu antarabangsanya, peringkat antarabangsa terdapat 2,624 pelajar.
Sebuah lagi 1,656 pelajar. Satu lagi 1,600 pelajar. Satu lagi 1,280 pelajar. Satu lagi 960 pelajar. Satu lagi 864 pelajar. Satu lagi 832 pelajar. Satu lagi 768 pelajar. Satu lagi 704 pelajar. Berapa ribu ni? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ribu lebih. Dekat 15 ribu. 15 ribu pelajar-pelajar. Ini menimbulkan kerunsingan kepada ibu bapa di kawasan di luar bandar. Apa untung nasib anak-anak mereka? Jadi Kementerian Pengajian Tinggi perlu menangani masalah ini secara tuntas dengan segera. Kena bertindak bersama-sama dengan pihak polis. Agen-agen yang menjadi dalang-dalang kepada menjadi bapa ayam, ibu ayam ni perlu diberkas. Kerana mereka sudah mengumpan dan juga melakukan penipuan minda kepada pelajar kita. Bayangkan kalau pelajar itu adalah calon untuk menjadi seorang doktor. Kalau pelajar itu menjadi calon untuk sebagai seorang insinyur. Calon itu, calon ini. Takkan dia terpaksa melacurkan dirinya hanya untuk membiayai kos pengajian. Memang kos pengajian semakin tinggi. Samsul Ghani, Bunga Saudara, share dulu. Ya, saya cuma minta bila saya beri pencerahan ini, saudara share. Sebab ini masalah serius. Saya melihat ini masalah serius. Sebab semua universiti dah keluar nama tu Datuk. Biarlah mereka keluarkan nama. Bagi saya tak akan menjadikan ruangan saya ini untuk menimbulkan lagi permasalahan dan memburukkan imej. Memberi gambaran buruk imej kepada universiti tersebut. Pihak universiti pun kadang-kadang tak tahu. Saya yakin tentulah dekannya ataupun senat universiti tersebut tidak tahu. Ini kegiatan dalang-dalang yang mengatur. Awi-awi, kangkung dulu mahal, sekarang dah turun Datuk. Tak apalah, Alhamdulillah. Kalau turun, kita ucapkan terima kasih lah. Tapi masalah sekarang ni, yang saya nak santun ni sekarang ni, adalah apa yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Sanusi. Beliau kata, kita punya pegawai SKM. Patutnya kena sekat, dia kata. Ini bencana pada negara. Saya menuntut Kementerian Pengajian Tinggi segera menangani isu ini. Ini bukan isu kecil, ini isu besar yang boleh merosakkan masa depan negara. Saudara Ahmad KA cerita ni dah lama tu. Soal lama atau baru, tapi bila masuk dalam wall saya sekarang ni, saya harus mengutarakan. Saya tidak yakin benda ini masih sudah tuntas, sudah tutup. Kalau takkanlah wanita muslimah mengutarakan, membuat laporan polis di Pulau Pinang. Dan saya haraplah benda ni, kita kalau boleh jangan sweep. Jangan sekali-kali kita menutup ataupun menyapu segala sampah sarap di bawah dapur atau di bawah kapet, saudara. Okey, ini bab politik. Bab politik ni saya nak jelaskan tentang pendedahan saudara Hisham Jalil malam tadi. Saudara Hisham Jalil adalah Ketua Penerangan Barisan Nasional. Beliau pernah bekerja sebagai pegawai strategi waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Beliau bukan calang-calang orang. Beliau kelulusan daripada Harvard. Dan bila membuat kajian itu memang boleh dipakai. Bukan dia tidak akan menggunakan doktrin yang dia ada ataupun ilmu yang dia ada itu semata-mata untuk melakukan pembohongan. Tapi beliau diserang. Beliau diserang bukan pasal apa, kerana sekarang ini mereka sudah berada dalam ketakutan. Mereka berada dalam ketakutan, apatah lagi apabila didedahkan. Saya sebenarnya nak menceritakan soal ini bila tiba musim pilihan raya nanti. Sebagai kajian dapatan saya. Tapi kerana ini telah dilontarkan oleh saudara Hisham malam tadi, dan saya lihat puak-puak daripada kumpulan PBM dan sebagainya mula menyerang beliau, saya rasa ini tak betul. Sebenar-benarnya dapatan saya, ini kita kena lihat bahawa kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai ahli parlimen, jangan sebutlah soal Perdana Menteri, ahli parlimen sahaja pun di paguh, beliau akan tumbang. Saya melihat dari data besar yang saya dapat, big data, kesan daripada pilihan raya yang lalu, Tan Sri Muhyiddin cuma mendapat sejumlah 10,260 undi sahaja.
terdiri daripada kalangan Parti Keadilan dan PBM. Itu undi orang Melayu. Kalau kita lihat dia bawa daripada keputusan pilihan raya lepas, dia cuma dapat 23,558 undi. Ini Tan Sri Muhyiddin dalam pilihan raya 2014 yang lepas. Dan jangan lupa, beliau bertanding di bawah tiket keadilan, mewakili parti PPBM. 5 bulan dulu, apabila berlaku krisis dalam PBM, 2,500 orang ahli PBM telah keluar. 2,250 orang ahli PPBM paguh. Bukan seorang tidak dipaguh saja, keluar. Dan ada yang membubarkan cawangan, ranting PBM di paguh. Beliau cuma dapat daripada jumlah 23,558 undi itu, 10,265 adalah daripada undi warga bangsa Melayu. Tentulah terdiri daripada orang-orang PPBM. Dan termasuk juga dengan warga Parti Keadilan. Kita jangan membohongi diri. This is reality. Jadi daripada 10,265, berapa yang dia ada sekarang? Dapatan saya untuk setakat ini, paling tinggi, dia ada lebih kurang 5,000 orang saja. Paling tinggi. Kerana daripada 23,558 orang itu, sejumlah 11,753 pengundi adalah terdiri daripada pengundi-pengundi Cina. Mereka ini tentulah datang daripada DAP. Dan parti DAP kali ini tidak akan memberi sebarang undi pun untuk beliau. Nak dapat 1,000 daripada 11,753 ni, macam mendaki bukit. Seolah-olah bawa balak, tolak naik ke atas. Dulu masa bertanding di bawah Parti Keadilan, menentang calon Barisan Nasional, Datuk Mat Ismail, dia ketua bahagian di Paguh, macam tolak balak daripada bukit turun ke bawah. Mengelongsor laju. Dapatlah sejumlah 23,000. Tapi 11,753 undi ini tidak akan dapat. Warga India 1,427, saya tak dapat bacaan. Saya tak dapat bacaan, betul terang saya katakan. Kerana aliran pemikiran mereka kita tak tahu. Tapi yakin saya mereka ni kebanyakannya berada dalam Parti Keadilan. Kalau daripada 23,000, 10,265 ini terdiri daripada warga PBM dan keadilan, berapa sangatlah dia akan dapat. Sebab saya kata maksimum dia akan dapat 5,000 ke 6,000. Campur dengan okeylah kerana kerjasama bersama dengan PAS, dapatlah 2,483. Jadi ertinya dengan 6,000 campur 2,000 tinggal 8,000. Itu maksimum saya kira. Dan keadaan sekarang ini, UMNO dia takkan lari. UMNO takkan lari. 10,000, 15,000, 16,631 undi yang UMNO dapat, dia tak lari. Buat macam mana pun. Sebab itu sekarang ini, dia menggunakan isu naratifnya supaya UMNO tak bekerjasama dengan PKR, tak bekerjasama dengan DAP. Jadi supaya mereka dapat mengaut undi daripada Melayu di Paguh. Ini is wishful thinking. Sebab itu diwujudkan naratif. Digunakan segala aspek untuk mengaut yakin rakyat terhadap beliau. Bagi saya ini mimpi-mimpi kosong. Pasti dia akan tumbang di Paguh. Kerana dari segi pecahan undian sekarang ni, yang berada di hadapan saya, 16,000 pengundi Melayu ni tak akan lari. Bagaimana yang saya katakan, orang UMNO. Pedih yang dirasai oleh warga UMNO terhadap apa yang dilakukan oleh Parti Pribumi Bersatu ini, memang tiada maaf bagimu. Jadi 16,000 tak dapat. Kemudian yang dia ada 23,000. Dan 10,000 tu, 10,000 tu pecahan undi Melayu itu, berapa kerat sangat daripada PBM. Kerana Melayu yang PKR, dia takkan bagi. Kalau saudara tengok data man tadi, pecahan yang dibuat oleh saudara Hisham Jalil, begitu jelas bahawa ini calon daripada PKR atau Pakatan Harapan besar kemungkinan mendapat lebih kurang dalam 18,000. Which is saya rasa besar kemungkinan. Kalau begitu 11,000 daripada warga Cina dan 8,000 daripada warga Melayu PKR dan yang lari daripada PBM menjadikan dia 18,000. Dengan 18,000 itu
tolak 23, dia ada 5,000. Sebab itu, dia bagai nak menggapai sokongan daripada UMNO. Jadi pimpinan UMNO kena sedar yang ni. Anda dikaburi dengan cerita bahawa penyatuan bangsa. Nak satu bangsa macam mana? Dia dalam keadaan tertekan yang amat sangat sekarang ni. Saya tidak nampak dia akan memanggil pilihan raya umum dengan keadaan begini. Ini jelas. Buat macam mana pun. Tak usahlah nak. Saya tak tahulah. Dia orang serang ini saudara Syam Jalil ni, konon-kononnya bahawa ini data palsu, tak betul dan sebagainya. Dapatan itu bukan boleh dinafikan. Cabarlah dapatan itu. Kemukakan dapatan anda. Berapa semulanya jumlahnya undi yang dapat diperolehi oleh parti PBM di Paguh. Ini bukan soal negara, kita bercakap soal Paguh saja. Paguh Pesir. 16,000 Barisan Nasional tak akan lari. Sebab itu dia berkali-kali minta. Dia tak gunakan diri dia sendiri, dia pasang orang lah. Pasang pula orang daripada dalam UMNO. Mengujukkan naratifnya bahawa demi kelangsungan perpaduan bangsa. Perpaduan bangsa macam mana? Kamu nak menyelamatkan diri kamu. Kamu nak menggunakan landasan perpaduan bangsa ini. UMNO Barisan Nasional bersama dengan PAS Muafakat Nasional, kalau bercantum dua ini, kekal dapat dipaguh sekitar dalam 18,000, 19,000. Boleh menang. Kalau berlaku pertembungan 3 corner fight di Paguh, confirm calon UMNO boleh dapat lebih kurang kalau PAS bersama dengan kita. Tapi kalau PAS bersama dengan PBM, saya tidak yakin juga daripada 2,400 itu semua akan mengundi calon Tan Sri Muhyiddin. Mungkin ada yang 1,000 lebih. Mungkin ada undi protes. Bagaimana kalau dia orang tak keluar mengundi? Tapi saya melihat 11,750 undi ini bukan undi main-main. Buat macam mana pun. Jadi sebab itulah saya mengharapkan pada teman-teman warga UMNO, khususnya warga UMNO Paguh, bertabahlah saudara. Jangan risau. Tunggu nafiri ditiupkan. Bila adanya pilihan. Sebab itu berkali-kali saya mengatakan, kalau ini berlaku, ke mana perginya PBM? Sebab itu, warga PBM jangan sembang besar lah. Sebab presiden anda sekarang ni tergugat. Presiden kami di Bagan Datuk tak ada masalah. Presiden PAS di Marang juga saya rasa tak ada masalah. Mantan Presiden UMNO di Pekan juga tak ada masalah. Kandidat yang akan diturunkan, kalaulah Datuk Sri Zahid atau Datuk Sri Najib tak nak bertanding, dia calonkan orang lain, tetap undinya sebegitu. Tetapi di Paguh Pesir, saya tidak nampak. Saya mengutarakan cerita ini kerana malam tadi saudara Syam Jalil mengemukakan lontaran pandangan beliau. Dan beliau diserang untuk mengembalikan keyakinan. Nak yakin macam mana? Dah tak boleh yakin dah. Kapal dah karam. Apabila 2,500 ahli PBM dahulu di Paguh sudah keluar parti, kapal tu dah karam sebenarnya. Nak diperbaiki macam mana? Tapi bila anda mengatakan bahawa orang UMNO ni tidak mengenal budi, kerana UMNO, kerana dengan adanya Tan Sri Muhyiddin lah, maka orang UMNO dapat jadi menteri dan sebagainya. Ini satu naratif yang diada-adakan. Cuma malangnya dalam UMNO tu macam saya katakan, ada jembalang-jembalangnya, ada hantu-raya-hantu-rayanya yang begitu mudah terpukau, tersilau dalam kilauan. Melihat bahawa tentang adanya cahaya kononnya kalau menyokong dapat jawatan. Tapi jawatan ini sekadar sementara. Sementara cuma. Okeylah kalau Tan Sri boleh bertahan. Buatlah sampai 2 tahun. Kalau bertahan, itulah tempoh jadah waktunya. Tapi jangan lupa, saya dapat kiriman hari ini. Cuma tak dapat saya santuni malam ini bagaimana mantan Perdana Menteri yang lepas, Tun Dr. Mahathir, sudah membuat kenyataan yang menyela seteruk-teruknya the wrongdoing, segala kepincangan, segala pimpinan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin bertentangan dengan amalan demokrasi. Saya akan ulas benda ini malam esok. Sebab saya mendapat kiriman itu sekitar jam 9.20 malam. Saya tak dapat menghadamkan. Jadi bila saya tak dapat nak hadam, saya tak dapat nak cari untuk memperkukuhkan. Itu keadaannya. Jadi saudara kena tunggu malam esok. Sebab saya akan cuba melihat apa yang dilontarkan oleh Dr. Mahathir. Teruk. Teruk, seteruk-teruknya saudara. Dan kalau ini berlaku,
Dan apabila COVID-19 ni bertambah berkurangan. Saya kena ingat, sekarang musim panas. Bila musim panas, COVID dah tak ada. Apa alasan lagi nak bagi? Maka suka tak suka, PKP akan ditarik. Kalau PKP akan ditarik, apakah mau berlandaskan daripada darurat? Darurat untuk apa? Sebab darurat ini diwujudkan kononnya alasan untuk menangani COVID-19. Suka tak suka, Parlimen akan bersidang. Kalau Parlimen akan bersidang, ruyup. Jawatan Perdana Menteri itu ruyup. Itu satu hal. Kalau dia tak sabar juga, dia minta pada Agong untuk membubarkan Parlimen, adakan pilihan raya, ruyup juga. Tak ada jalan keluar. Saya nampak tiada lagi jalan kembali. Tiada lagi. Cuma jangan sampai warga UMNO ini mudah tertipu, mudah terperdaya dengan naratif. Sebab kalaupun bertanding 3 penjuru pun, sama ada UMNO, Barisan Nasional, ataupun Pakatan Harapan. Sebagaimana apa dinyatakan oleh Dato' Saudara Syam Jalil malam tadi. Ada kebenaran. Sebab saya nampak maksimum dia boleh dapat lebih kurang 6,000 undi. Itu paling banyak. Sebab itulah adanya kepelbagaian projek diwujudkan di sekitar Paguh. Rakyat sudah celik. Buat macam mana pun tak boleh. Terimalah hakikat atas kesilapan yang anda lakukan. Punca lain tidak. Kerana anda tidak menunaikan janji. Anda tidak menyantuni keikhlasan murni jiwa warga UMNO. Anda tidak menyantuni pimpinan UMNO yang begitu berhati mulia meletakkan anda sebagai Perdana Menteri. Dan anda tidak memesan, anda tidak memberitahu pada warga Parti Pribumi Bersatu ini, jangan dikecilkan hati warga UMNO. Santuni sebaik mungkin. Jangan ada sebarang tindakan seperti gunting dalam lipatan. Sebagaimana saya katakan, tangan kanan mengatur salam, tangan kiri menyediakan dengan belati untuk membunuh. Jadi saya tak mau tahu sebut soal isu tentang perbicaraan mahkamah. Itu biarkan mahkamah menentukan. Saya tak mau campur. Tetapi bagi saya, tindak tanduk yang dilakukan oleh Perdana Menteri sewaktu beliau mendapat jawatan Perdana Menteri yang didukung, yang diangkat oleh warga UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO. Tapi setiap waktu, ahli-ahli Parlimen UMNO, Parti UMNO disinggung. Ini keadaannya. Jadi untuk UMNO kembali menyokong, saya tidak nampak. Sebab itu Presiden UMNO berkali-kali menyatakan, sokongan terhadap kerajaan hari ini adalah sementara. Kerana itu dia mencipta naratifnya bahawa UMNO ni tak sokong PBM, tak nak bekerjasama dengan PBM, pertama sekali UMNO akan kalah. Jadi kalau saya kata UMNO kalah, macam mana saya senyumlah. Tidak mungkin. Kerana kononnya kalau bertembung tiga penjuru. Bertembung 3 penjuru pun tidak mengubah keadaan. Undi Barisan Nasional kekal. Kita waktu pilihan raya dulu, kita dapat 79 kursi. Tambah lagi satu selepas pilihan raya kecil di Tanjung Piai. 80. Ada 80 kursi, kita ada modal besar. Itu juga yang dikatakan UMNO akan kalah, Barisan Nasional akan kalah. Kalah di mana? Dan bagi rakyat untuk menyokong Pakatan Harapan, saya nampak mereka juga ada jeran. Dah jeran, tak akan berlaku apa yang disuarakan itu. Jadi tak usahlah bermain dengan sentimen, bermain dengan kata-kata, mengabui pemikiran rakyat, mengabui dan cuba untuk memujuk ataupun menggertak warga UMNO. Kalau tak kerjasama nanti kita akan kalah. Saya kata kekallah kita sebagai warga UMNO yang cinta damai, yang harmonis, kita terus melayarkan batera kita. InsyaAllah. Sebab itu sekarang ni macam-macam dibuat pada pimpinan UMNO. Dari dalam. Ini saya nak ulas malam esok. Juga. Kerana macam-macam lah. Semalam saya dah cakap. Adanya macam-macam orang lah dalam UMNO sekarang ni. Saya berhasrat sebenarnya nak menceritakan tentang parasit dalam rumah UMNO. Tapi saya sabar dulu. Kerana saya melihat keadaan sekarang ini, saya tidak mahu UMNO dipergunakan oleh PBM dan Tan Sri Muhyiddin. UMNO ditakuti musuh. Memang yang masalahnya mereka menakut-nakutkan warga UMNO. Kononnya akan kalah. Ini tidak akan berlaku. Dan kalau dilihat dari segi bilangan kursi, kita cuma itu hari dah dapat 80 kursi. Modal dah ada. Okey? Yang kita kehilangan itu hari adalah sejumlah 30 kursi di Parlimen kawasan Felda. Ini realiti.
Kawasan-kawasan Felda yang dimasuki oleh mereka, macam-macam cerita, macam-macam fitnah terhadap pimpinan Kerajaan Barisan Nasional, maka kita hilang 30 kerusi Parlimen. Kalau 30 itu kembali kepada UMNO Barisan Nasional, kita dah ada 110. Dengan 110 yang kita ada, kita gamit daripada Sarawak, kita dah boleh tubuh kerajaan. Itu belum masuk lagi yang kawasan yang parti pribumi ni yang akan kalah. Kalau Paguh kita menang, kalau kawasan Gombak kita menang, kalau kawasan di Ampang kita boleh menang. Kita boleh tubuh kerajaan dengan selesa. Mungkin tidaklah two-third majority. Tetapi bila kita dah ada kuasa dan kita menyantuni semua parti-parti, saya ingat tak ada masalah. Ini sebenarnya ketakutan mereka. Tan Sri Muhyiddin sebenarnya tak tidur malam. Kalau melihat daripada data-data ini, memanglah beliau tak boleh tidur malam. Kerana dia akan dapat cuma 6,000. Hamburlah banyak mana pun wang. Tak apalah saudara sedih, saudara Zahid itu prosid. Saudara boleh kata apa saja. Sekarang anda merasa marah. Tapi ini realitinya. Dulu UMNO, kemudian kata UMNO dah masuk ke longkang. Dan sekarang ni nak masuk longkang mana? Aduh, hai. Apa hal pula dengan saya punya kamera ni? Keadaannya. Okey. So, jadi, McHill. Dulu, itulah, ya, McHill, dia kata UMNO dah masuk ke longkang. Sekarang ni kena telan balik lah. He have to swallow back what his words. Ini hukum karma. Ini hukum karma. Saya sebenarnya nak bercerita ni bila genderang pilihan raya diwujudkan. Tapi nampak-nampak gayanya dalam keadaan begini saya tidak yakin. Aduh, macam mana lagi? Banyak ni timbang daripada kawan-kawan ni yang bertanya pada saya nak minta pencerahan. Langkah Ampang, Gombak, Datuk macam mana? Langkah Ampang, Gombak, Ruyuk. Kalau mereka tak dikerjakan oleh UMNO, mereka akan dikerjakan oleh PKR. PKR, Parti Keadilan, selanyak-lanyaknya Azmin dan juga Zuraidah, UMNO punya calon masuk tengah-tengah. Kan sebab di Gombak, macam mana kenyataan daripada Datuk Megat Iskandar, dia jelas bahawa dia akan mendapat sokongan dan dukungan daripada warga PAS. Dan pimpinan PAS di Gombak jelas bahawa dia tak nak dengan orang lain, dia nak dengan UMNO. Kalaulah ada dasar baru diwujudkan oleh pimpinan pun, mereka akan menolak. Begitu juga dengan di Ampang. Ya saudara, saya terima juga. Saya ada teman-teman yang hantar saya pada saya, dia kata bahawa saya menyerang PAS. Sebenarnya saya tak pernah serang PAS. Saya menyatakan apabila PAS minta, bukan semua, 1-2 orang je dalam PAS di pimpinan di atas tu minta supaya UMNO ni menerima PBM. Tunduk, melutut dengan PBM. Dengan alasan untuk permuafakatan bangsa. Saya kata kalau begitu keadaannya, kenapa mereka tak menyantuni Parti Amanah? Itu saja persoalan saya. Maka dia kata kalau gitu keadaannya bagaimana kalau Amanah menyertai dengan Perikatan Permuafakatan Nasional, UMNO boleh dapat ke kawasan Mahfuz Somah? Boleh dapat ke kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Amanah? Kalau dah bersatu, ambillah kursinya. Kalau dah masuk bersama dalam satu permuafakatan, macam mana UMNO dengan PAS? UMNO takkan kacau kawasan PAS. Yang kita akan bertanding di mana kawasan-kawasan yang dulu kita bertanding tapi kita kalah. Dan bukan dimenangi oleh PAS dan bukan dimenangi oleh parti-parti yang seangkatan dengan kita. Jadi saudara bila kata bahawa saya serang PAS, tak betul tu. Saya menyatakan pandangan saya janganlah dilontarkan atas nama Permuafakatan Nasional. Maka perlu disantuni Parti Pribumi Bersatu. Warga UMNO tak boleh terima. Kerana kita rasa kita dikhianati. Itu jelas. Jangan nak pusing kok mana pun. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita kena ingat,
sebenarnya sekarang ini Tan Sri Muhyiddin menemui jalan buntu. Kalau dipikirkan secara matang bahawa sebenar-benarnya Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden Parti PBM, dia menemui jalan buntu sekarang. Ke mana nak dia pergi? Sebab itu sekarang ni berusaha menautkan harapan kepada PAS. Dan kita pun tak marah. Sebab itu sekarang ni dia nak cari, nak gapai supaya dapat undi daripada masyarakat keturunan Cina di Pagu. Maka dibawa masuk, diterima masuk, dialu-alukan kehadiran Parti Gerakan. Carry on, tak ada masalah pada kita. Tapi gerakan, berapa ketul boleh dapat undi? Biarlah. Jadi jangan tunjuk bahawa dengan itu, sebab saya dah katakan, kalau mereka menyatakan bahawa kita demi perpaduan Melayu, saya cakap terang. Sebab dulu Tan Sri Muhyiddin pernah menyatakan, to me, Malay first, Malaysian second. Ayat itu nak dilontarkan. Berani dia cakap sekarang? Dengan 11,000 duduk menunggu dia kat situ. Tentu dia tak berani. So, jadi, sedangkan dia sudah membuka Parti Pribumi ini kepada bukan Melayu. Jadi tak bolehlah nak bercakap bahawa untuk penyatuan bangsa. Jadi jangan diperbodohkan rakyat. Jangan diperbodohkan warga UMNO. Jadi teman-teman kita yang berada dalam UMNO, jadi ada yang setengah tu dapat jawatan, ada jawatan menteri, dapat JLC, jadi ada setengah tu dapat habuan tertentu. Anda boleh, tapi janganlah menipu kami. Ini siapa tadi ni? 28 MP UMNO terima PN. Macam mana tu? 28 MP UMNO terima PN? Siapa mereka? Setara apa sudah silap. 28 ahli Parlimen UMNO itu menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga pilihan raya. Bukan menyokong sepenuhnya, bukan terima bulat-bulat. Kuru-kuru, we stand by UMNO, betul. Ini realitinya. Saudara nak menyokong Tan Sri, carry on. Tidak ada masalah bagi kami. Warga UMNO tak ada masalah. Anda nak menyokong Parti PBM, silakan. Cuma bagi saya, kalau anda berada dalam PBM, waktu terbaik sebelum pilihan raya ni, kembalilah ke pangkal jalan. Saya tahu setengahnya dulu masuk PBM tu kerana tidak dapat jawatan dalam Parti UMNO. Saya tahu. Ramai saya terima kawan-kawan saya yang kerana adanya walot. Sekarang ni UMNO sedang melakui perubahan. We are coming with a new environment of UMNO. UMNO baru kali ini memang benar-benar menterjemahkan bahawa pada kita, perjuangan kita adalah perjuangan suara rakyat, kuasa rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.